muka surat berapa ya? Ya, yang last online lah. Muka surat berapa terakhir? Kejap ya. Muka surat 27 bukan ya? Muka surat 50 dah. Hmm. 60 63. Ya. Ya. Kita mula 63 lah ya. Boleh insya-Allah. Dah boleh mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, Kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, Ya Allah. Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, Ya Allah. Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama sekali yang dimuliakan dan dihormati seluruh urustia kuliah muslimat di Masjid Al-Mu'minun, yang dimuliakan dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya sama-sama kita merasakan teramat syukur, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kerana Allah Subhanahu wa taala telah meringankan ya sedikit demi sedikit musibah yang ditimpa ke atas kita, sehingga musibah ini terlalu berat kita tanggung. Maksud saya ialah kenapa musibah yang paling berat bila mana kita jauh daripada rumah Allah. Itu musibah yang paling besar. Ya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham. Ya, di saat kita mula berjauhan dengan rumah Allah, itulah musibah yang paling besar, dunia dan akhirat kita. Kerana apa? Kerana setiap kali kita hadir ke rumah Allah, pada waktu itu kita berada dalam rahmat Allah. Kan bila mana kita masuk masjid, kita baca Allah maftahli abwaba rahmatik. Ingat doa tu ya? Tak ingat nak buat macam mana? Satu. Yang keduanya ialah bila mana kita berjauhan dengan majlis ilmu, juga musibah yang paling besar. Kerana hidup ni dia tak boleh hidup tanpa ilmu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam hidup dalam ilmu,
hidup dalam menyampaikan ilmu. Dan para sahabat Nabi duduk dengan Nabi ni setiap hari dibimbing dengan ilmu. Sebab itulah kita sealim mana sekalipun, setinggi mana kita punya ilmu sekalipun, kita jangan berhenti untuk belajar. Ya, kerana ilmu ni satu lautan yang luas, yang dalam, yang mana semakin hari kadang-kala ilmu yang kita nak belajar itu semakin kena bertambah untuk menambah kesempurnaan ibadah. Maka sekali lagi kita melafazkan syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala memberi keizinan pada kita, walaupun kita terpaksa ikut SOP. Ya, bukan terpaksa, wajib ikut sebenarnya. Kan? Ke rasa terpaksa. Tak adalah, kita kena wajib ikut untuk keselamatan diri kita, keselamatan anak isteri kita, keselamatan masyarakat dan sahabat-sahabat kita. Kalau kena seorang, wal-iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah sungguh-sungguh, maknanya tutup pula lah masjid kita, tutup pula lah pengajian kita, maka bersambung lagi lah kita berada dalam keadaan jauh daripada kebaikan. Kerana setiap kehadiran kita ke rumah Allah banyak kebaikan, setiap kehadiran kita ke majlis ilmu banyak manfaat yang kita dapat. Itu yang pertama. Yang keduanya, nak ucapkan kullu am wa antum bi khair, semoga sepanjang tahun tuan-tuan dan puan-puan berada dalam kebaikan. Kita ni berada pada tahun baru hijrah. Alhamdulillah, bertambah 1 tahun lagi umur kita. Betul ya? Apa maksud bertambah 1 tahun lagi umur kita? Kenapa kita ucap syukur pula? Kerana dah bertambah dekat dengan Allah. Kan nak dekat dengan Allah. Ya? Mati tu dekat dengan Allah lah. Yang keduanya, syukur juga kerana semalam kita sambut hari kemerdekaan. Cuma saya nak sebut satu perkara lah. Kemerdekaan ni ada satu benda yang agak pelik kalau kita renung. Allah Ta'ala, Dia nak suruh kita hidup merdeka. Betul ya? Sehingga Islam datang awal-awal tu, Islam galakkan merdekakan hamba, jangan menghambakan orang. Maka digalakkan merdekakan hamba dengan kelebihan itu, kelebihan ini. Tetapi dalam masa yang sama Allah nak suruh kita jadi hamba. Perasan tak? Betul ya? Kita ni merdeka ke hamba? Akhir sekali kita tanya soalan, kita ni merdeka atau hamba? Yang sambut merdeka ni, kita ni merdeka ke hamba? Kita adalah hamba. Habis yang sambut merdeka tu yang mana? Jadi maksudnya ialah Allah nak sampaikan kepada kita, macam mana nak jadi orang merdeka? Jadi hamba Allah, kita akan merdeka daripada segala-galanya. Tetapi kalau kita tidak jadi hamba kepada Allah, kita akan jadi hamba kepada selain daripada, maka tak merdeka kita hakikat sebenarnya. Itu satu benda yang agak pelik dalam kehidupan kita yang kita sedang lalui, dalam kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana berapa ramai manusia dia kata dia merdeka, tapi rupa-rupanya dia tak merdeka, dia jadi hamba syaitan. Dia kata dia merdeka tapi tidak merdeka, rupa-rupanya dia jadi hamba nafsu. Dia kata dia merdeka, rupanya dia tidak merdeka. Kenapa? Dia jadi hamba dunia. Betul ya? Ni tak tahu ni respon macam mana. Nak kata senyum ke tak senyum ni? Sebab pakai macam ni. Saya kadang-kadang memang norma barulah. Kita nak tengok, kadang-kadang nak tengok juga respon kan. Ni faham ke tak faham ni? Senyum ke tak senyum? Kalau faham dia senyum, kalau tak faham dia diam. Tapi saya yakin puan-puan pasti faham. Sebab itulah Allah nak sangat kita jadi hamba Allah, untuk Allah merdekakan kita daripada semua makhluk Allah yang lain. Akhirnya bila mana kita jadi hamba Allah, Allah merdekakan kita daripada neraka. Ya, kerana manusia yang kalau tak jadi hamba kepada Allah, dia tak akan merdeka daripada neraka, dia terhumban dalam neraka. Itu sedikitlah ya beberapa perkara, dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan diberi perlindungan, kesihatan oleh Allah SWT, termasuk saya dan kita semua. Ya. Kerana apa yang kita lalui baru ni kita fahamlah, tak perlu kita cerita satu-satulah insya-Allah. Ya, moga-moga Allah selamatkan negeri dan negara kita insya-Allah. Baik, kemudian kita sambung pada pagi ini, oleh kerana kita berada pada bab yang kedua dah. Bab pertama bincang pasal hati, itu dah selesai dah. Bab yang kedua ni kita masuk perbincangan berkaitan dengan zikir. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita sambung pembahagian zikir. Ya, pembahagian zikir. Daripada sini insya-Allah kita dapat faham, menambahkan faham kita terhadap zikir. Ya, kerana zikir itu ada bahagian-bahagiannya. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa
Zikir jenis yang pertama sedikit faedahnya dan lemah kesannya, iaitu apabila lisan sahaja berzikir sedangkan hati lalai daripadanya. Yang kalau kita baca sebelum daripada inilah mungkin kita sentuh secara tak langsung. Zikir ni ada dia yang dinamakan, yang pernah ingat lagi tak yang saya sebut secara tak langsung? Ya, mungkin saya tak tulis dalam buku ni satu persatu. Saya ulang lagi sekali supaya tuan-tuan dan puan-puan buat catatan lagi sekali. Zikir ni ada ulama dia bahagi empat pembahagian zikir. Ni umum, secara umum. Kemudian barulah di sini kita masuk secara detail. Ada zikir yang dinamakan zikir jahar dengan zikir sir. Saya ulang lagi sekali ya. Itu dalam bahasa Arab. Cuma daripada 4 ni dia gabung dua-dua, jadi 8 lah kalau kira-kiranya. Ada zikir jahar, zikir yang kita baca dengan kuat, dengan nyaring. Ada zikir yang sir, zikir yang kita baca dengan perlahan. Jadi contoh lepas solat, biasanya imam ni dia akan baca zikir kuat supaya makmum kat belakang boleh ikut. Baik, kalaulah imam tu baca perlahan, boleh tak? Boleh. Dan makmum pun ikut dengan perlahan. Habis nak ikut apa? Biasanya yang baca perlahan ni makmum dah pandai juga berzikir, maka imam dah tahu dah. Imam kan dia memimpin, dia tahu makmum dia. Kalau dia tahu bahawa makmum dia masih ramai lagi yang tidak tahu berzikir, maka masa tu dia kuatkan sikit zikir, supaya dengan niat untuk dia mengajar makmum dia bahawa nak berzikir selepas solat, ni cara dia. Baca yang ni dulu, baca yang ni dulu. Kemudian kalau baca yang ni berapa kali nak baca, yang ni berapa kali nak baca. Apabila sampai kepada satu tahap, dia dah tahu dah, makmum dia dah pandai, dia sebut kepala zikir tu, kepala ayat. Contoh, dia nak baca ayatul kursi, dia kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka dia pun baca perlahan. Maka makmum dia dah tahu dah dia baca ayat kursi. Kemudian kalau zikir subhanallah, maka makmum dia dah tahu dah dia nak baca subhanallah. Makmum pun tahu berapa nak baca subhanallah, 33 kali. Maka subhanallah, 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 subhanallah. Itu dinamakan zikir jahar, zikir yang kuat, ataupun zikir yang sir, zikir yang perlahan. Itu satu. Yang kedua, zikrul lisan dengan zikrul qalbi. Zikir dengan lisan, dengan lidah, sebut subhanallah, alhamdulillah. Satu lagi, zikir dengan hati. Ya, dalam hati dia subhanallah, 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 subhanallah. Dalam hati dia la ilaha illallah, la ilaha illallah pun boleh. Cuma kalau ada orang tanya soalan, mana lebih baik? Yang lebih baik dua-duanya sekali. Kita sebut subhanallah, hati kita pun ikut subhanallah. Ataupun kita sebut la ilaha illallah, hati kita dia tak sebut la ilaha illallah, tapi dia terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau ditanya lagi, kalau nak pilih salah satu mana lebih afdal, zikir hati lebih afdal, lebih baik. Kalau kita tanya mana lebih baik, dia akan dua-dua serentak, lebih baik. Tapi kalau nak pilih salah satu lah, hati itu lebih baik. Okey ya? Baik. Yang ketiga, zikir secara berjemaah dan zikir secara individu. Boleh kita zikir secara berjemaah, macam puan-puan nak panggil ahli surau, ahli masjid datang ke rumah kita selepas isyak. Sebab apa? Nak buat majlis tahlil. Apa makna majlis? Beramai-ramai lah. Maka boleh? Boleh. Macam kita lepas solat, baca ramai-ramai, imam baca kita ikut, beramai-ramai. Boleh. Ataupun nak baca sorang-sorang, zikir sendiri, berindividu, pun boleh. Okey, yang terakhir, pembahagian yang terakhir dinamakan zikir mutlak dengan zikir muqayyad. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Apa makna zikir mutlak? Zikir mutlak ialah zikir yang tidak diikat dengan bilangan, dengan masa, dengan bacaan apa-apa yang mesti dibaca. Contoh, hari ni kita nak berzikir. Berapa banyak nak zikir? Zikir je lah. Nak berzikir berapa banyak? Nak zikir yang mana? Pilihlah yang mana. Subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke. Pilihlah yang mana. Nak baca kat mana ya? Kat surau ke, kat rumah, ke dalam kenderaan? Pilihlah mana-mana yang selesa, sambil-sambil pergi hantar anak, sambil-sambil datang tadi. Zikir je lah. Nak zikir apa? Zikir je lah. Berapa banyak? Baca je lah. Itu zikir mutlak.
Mana dalil Quran kalau kita baca banyak, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, hendaklah engkau zikir sebanyak-banyaknya. Berapa banyak? Terpulang pada kita larat berapa banyak. Ada satu lagi zikir dinamakan zikir muqayyad. Zikir muqayyad ialah zikir yang telah diikat masanya. Bila nak baca? Lepas solat. Apa yang nak baca? Subhanallah, alhamdulillah. Berapa kali nak kena baca? 33. Yang ni namanya zikir muqayyad. Zikir yang telah diikat dengan peraturan bilangan masa apa yang nak baca. Contoh, puan-puan naik kenderaan, zikir apa nak baca? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu nak makan. Maknanya kalaulah kita duduk depan makanan, zikir yang kita kena baca, apa makna zikir? Segala perkara yang menyebabkan kita ingat Allah. Jadi Allahumma barik lana, sebut Allah. Itu doa, Ustaz. Iyalah, doa tu menyebabkan kita ingat Allah. Kita ingat rezeki ni dari Allah. Dan kita berdoa selepas kita makan rezeki ni, jangan kita dihumban dalam neraka. Wa qina azaban benar. Pelik juga. Doa makan, tapi cakap pasal neraka. Ke selama ni tak pernah fikir pun. Janji makan je lah. Baca je lah doa tu. Makan je lah. Tapi pelik, tak pelik ya? Allahumma barik lana. Ya Allah, pertama minta berkat. Barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah apa yang telah engkau rezekikan pada kita. Wa qina adzaban nar. Tapi ya Allah, selepas kami makan ni, jauhilah kami daripada neraka. Apa kena mengena makan dengan neraka? Ya, berapa ramai manusia makan, lepas makan tu menyebabkan dia masuk neraka. Yang paling jelas lepas makan masuk neraka, makan rasuah lah. Sedap je ustaz lepas makan masuk neraka, mudah je dia cakap. Cubalah. Yang kedua, mudah juga nak masuk neraka, makan daging orang. Betul. Nama apa yang makan daging orang tu? Mengumpat. Baik cakap terang-terang je. Akak ada masa tak petang ni? Kenapa ustaz? Saya nak datang rumah. Sebab apa? Yalah, sambil-sambil kita makan daging orang. Nak tak? Tapi dia tak cakap lah begitu. Tapi sama juga. Tengah hari ada free tak? Ada. Kenapa? Kita mengumpat nak? Tak nak juga. Dia tak kata macam tu juga. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya. Habis makan daging orang. Kalau dah makan daging orang, ke mana? Ke neraka. Sebab itulah dikaitkan dengan makan, doa makan tadi. Tapi jarang orang nak mengumpat ya, dia doa makan. Kita ni nak mengumpat orang ni, kita baca dulu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tak apalah tu nak sebut. Boleh insya-Allah ya. Selesailah. Okey, kita masuk di sini. Saya ulang balik apa yang kita kata 5 bulan yang lalu lah. Ingat lagi ke ni ya? Harap ingatlah. Okey, di sini pula antara saya senarai ada yang dinamakan, dikatakan apa? Az-zikru zikran. Zikir itu ada 2, ya, terbahagi pada 2. Ni yang lain pula ni, supaya menambah-nambahkan lagi kita punya ilmu berkaitan dengan zikir. Zikrun khalis. Ada satu nama yang diberi oleh ulama, zikir yang khalis. Apa makna zikir khalis? Zikir yang suci, yang tulus. Iaitu bagaimana? Bimuwafaqatil qalbi fi suqutin nazar ila ghairillah. Caranya ialah dengan bersetujunya hati, bersepakatnya hati kita di saat berhenti dalam memandang selain kepada Allah. Daripada memandang selain kepada Allah. Ni ayat ni oleh kerana saya terjemah sebiji-sebiji bahasa Arab, sebab tu dia jadi pelik. Bahasa mudahnya, apa makna zikir yang suci, yang tulus? Iaitu hati kita sudah bersepakat untuk berhenti daripada memandang kepada selain Allah. Tak tu juga ya. Puan-puan, setakat ni kita duk sibuk pandang apa? Pandang diri kita lah kan? Betul? Pagi ni dah pandang dah diri sendiri, duduk depan cermin tengok. Betul? Tak sempat? Cermin kereta ada pandang tadi. Kan sambil-sambil duduk bawa kereta tu, tengok situ, tengok sini. Maka duduk pandang kereta belah kiri, belah kanan, nak corner kiri, corner kanan, ada tengok. Tengok kereta ke tengok apa? Tengok jalan. Apa yang saya nak sebut begini, kita tak perlu nanti rugi masa, kita nak berhenti cepat ni. nak bagi tahu bahawa samalah saya, samalah kita banyak memandang kepada selain Allah.
Kita pandang dunia, kita pandang diri kita, kita pandang manusia, kita pandang tumbuh-tumbuhan, kita pandang alam semesta. Akhir sekali dalam hati kita banyak makhluk. Hatta kita bawa makhluk tu dalam solat kepada Allah. Di saat sujud pun ingat siapa? Di saat rukuk ingat siapa? Di saat baca Fatihah ingat siapa? Kadang-kadang ingat selain Allah. Maka orang yang macam ni, ingatan dia tidak tulus. Apa makna zikir? Ingat Allah. Tulus tak ingat Allah itu? Alah, beginilah mudah. Kadang-kadang kita ni tak nak hurai panjang-panjang. Saya tak minat dah hurai yang dalam-dalam, yang panjang-panjang, rugi masa. Kalau depan kita ni ada suami ni, oleh kerana ni majoriti, Tuan Haji, ya, kita bercakap pasal majoriti lah. Puan-puan ni, suami duduk depan perempuan, tetapi suami tu lebih banyak memandang perempuan lain daripada memandang perempuan. Apa perempuan rasa? Ni kita duduk depan dia ni, perempuan lalu duduk kat meja makan kan, kat restoran kan ramai kan, duduk kat meja makan, kejap duduk tengok tu, tengok makanan, tengok kita sikit je, tengok tu pula. Banyak memandang selain daripada diri kita. Apa kita rasa? Sedangkan kitalah yang jaga dia, jaga minum dia, jaga pakaian dia, jaga kesihatan dia, selipar dia pun kita letak lagi, apa lagi? Semua kita jaga. Kadang makan pun suap lagi kan? Kedah berhenti suap dah. Kedah berhenti dah. Di akhir, tapi saya tengok orang Eropah, dia makin lama makin romantik kan. Dulu pernah lah, dulu masa muda-muda dulu cari kerja belah-belah sana. Tapi nak bagi tahunya kita tengok, dia ni dah tua, dah umur 70, tapi berjalan pimpin berjalan. Pasangan dia nak duduk, dia sapu-sapu, duduk. Kata pakcik dengan makcik ni makin romantik pula. Tapi tak apalah, nak bagi tahunya begitulah. Jadi persoalan sekarang ni, hidup ini nak bebaskan diri daripada lalai. Hidup jangan lalai, tambah-tambah umur-umur yang macam ni. Maaf ya, jangan terasa. Samalah saya pun. Ke saya ni makin muda? Samalah kita. Baik, maka jangan lalai. Habis macam mana nak jangan lalai? Zikir. Kerana zikir itu lawannya lalai, lalai itu lawannya zikir. Zikir kepada siapa? Zikir kepada Allah. Maka kalau zikir pada Allah, tulus tak zikir tu? Betul-betul tak ingat Allah? Kebanyak ingat kepada selain Allah. Ini namanya zikir yang tulus. Ini sekadar apa? Sekadar kita nak fahamkan, kalau nak berzikir, kena zikir yang tulus. Apa maksud zikir yang tulus? Hati sudah menerima bahawa ingin berhenti dah daripada memandang kepada selain Allah. Pandangan hati ni. Kalau pandangan mata, dia tak ada masalah. Mata ni dia sekejap aja, tapi hati dia lama. Betul ya? Okey, selesai insya-Allah. Yang kedua, zikrun safun, zikir yang jernih. Caranya dengan hilangnya keinginan jauh dari zikir. Baik, sekarang kita berzikir. Ada lagi tak datang dalam hati? Cukuplah dulu. Tak payahlah zikir besok lah. Ada tak dalam hati? Dah banyak dah zikir ni, dia datang dalam hati tu. Kadang-kadang kita, bukan kita, syaitan bawa datang, nafsu kita bawa datang. Alah, macam baca Quran lah. Ya, bercakap dengan baca Quran mana banyak? Baca Quran baru je sikit. Okey lah, cukup lah ni. Dah satu muka dah ni, banyak dah ni. Dia bercakap satu hari banyak, dia tak kira. Sama lah saya pun. Betul. Tengok Quran berapa lama? Baru 10 minit. 10 minit tu baru 10 minit sebenarnya dah dua muka, satu pun satu helai dah. 10 minit. Rasa berapa banyak? Rasa lama dah. Baru 10 minit. Tapi kalau sembang 1 jam, 2 jam, kalau tengok TV berapa jam? Ada rasa lama? Dah cukup dah. Belah banyak dah. Contoh kita tengok cerita, satu cerita berapa jam? 1 jam lebih kan? 1 jam lebih tu cerita Melayu. Kalau cerita Hindustan, mau 2 jam setengah. Duk sibuk naik kereta api pergi sana pergi sini. Ada rasa lama? Subhanallah, tak ada. Cukuplah, kita dah tengok 1 jam ni. Cerita belum habis ke tak belum habis, itu cerita lain, dah lama. Tak ada, mesti orang tengok sampai habis. Sama juga kalau kita baca Quran. Ada orang nak baca Quran sampai habis 1 juzuk baru nak berhenti. Mana ada dia berhenti tengah-tengah gitu aja. Itu maknanya jiwa dan hati kita tidak cukup kuat lagi.
Jadi di sana ada satu jenis zikir, safun, zikir yang safi, yang jernih, suci, jernih, iaitu bila mana hilangnya keinginan daripada hati kita untuk berjauhan dengan zikir. Ataupun dengan makna bahasa yang kedua ialah hati kita dah tak nak berhenti untuk berzikir, nak terus berzikir. Hati, puan-puannya, hati. Tuan-tuan, bukan mulut. Mulut ni memang kena berhenti, sebab ada masa mulut ni nak bercakap. Mulut ni nak kena berhenti kerana ada masa mulut ni nak makan. Mulut ni nak kena berhenti, zikir berhenti. Sebab apa? Sebab ada masa nak tutup, namanya tidur. Betul? Ni hati. Sebab itulah di sana ada satu pembahagian yang dinamakan zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Boleh insya-Allah? Okey, ada soalan ni? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada soalan, tak payah jawablah. Okey, qala Rasulullah SAW, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sanaan alaika, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu, kama asnaita ala nafsik, ya, kepada engkau. Engkau adalah sebagaimana engkau yang memuji atas dirimu sendiri. Dengan kata lainnya, Allah Ta'ala ni kalau kita puji sebanyak mana pun tak mampu untuk kita hitung pujian yang selayaknya bagi Allah. Allah terlalu mulia, Allah terlalu agung, Allah terlalu Tuhan yang maha besar, yang maha bijak. Macam mana kita nak memuji Tuhan yang maha agung ini? Maka disebut oleh baginda SAW, aku tidak mampu menghitung pujian yang selayaknya bagimu. Walau bagaimanapun kita puji je Allah sekadar mana Allah mengajar kita memujinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bacalah sebanyak mana sekalipun. Dan Alhamdulillah ni kata ulama, dia mempunyai kelebihan yang begitu besar. Antaranya, ia adalah doa yang paling mustajab. Alhamdulillah tu bukan sekadar kita puji Allah, tetapi dia adalah doa yang paling mustajab. Alah, kita fahamlah kan. Dulu-dulu tak tahulah kita minta duit dengan mak macam mana. Sebab kita tak belajar. Mak, nak duit. Sepatutnya kita pergi, mak hari ni cantik lah mak, nampak ceria. Tadi pun mak masak nasi lemak pun sedap lah hari ni, lebih sedap daripada biasa. Mak, nak duit mak? Kan berapa nak? 20 sen. Tak apa, mak bagi RM1. Memuji itu, nampak tak? Allah Ta'ala yang maha kaya, Allah Ta'ala yang maha memiliki segala-galanya. Bila mana kita puji Allah, sebab itulah siapa yang puji Allah, iaitu dia bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Itu kata ulama. Jadi sebab tu puan-puan, kadang-kadang zikir ni dia kunci kepada segala-galanya. Sebab tu wali-wali Allah ni, kenapa dia sampai ke makam wali tu? Kerana dia banyak berzikir. Berapa kali dia berzikir? 100,000 satu hari. Sebab tu saya ingatkan pada saya dan pada anak murid saya di Ma'had Dakwah Seksyen 30 tu, Jalan Kebun tu. Dan saya ada buat satu program bulanan. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hadir, akan datang lah. Kita ni masih terikat dengan PKP. Dulu ramai, alhamdulillah 200 orang hadir. Saya buat majalah Malam Sejuta Rahmat. Malam Sejuta Rahmat ni iaitu kami berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebanyak 100,000. 100,000 maknanya pelajar saya ada dalam, kita kata 100 orang, yang orang luar datang dalam 100 orang, lebih kurang 500 seorang sahaja yang selawat. Kalau pelajar saya 100 orang ya yang hadir, kita kumpul lah daripada tahun 1 sampai tahun 4 hadir 120 orang, 150. Kita nak seorang 1,000 saja. Baca 1,000. Ya, ambil masa lah 1 jam. Kita ambil masa 1 jam. 1,000 kali 100 orang, 100,000. Baik, 100,000 selawat campur semua. 100,000 selawat, satu selawat 10 rahmat. Maka 10 kali 100,000 selawat, 1,000,000 rahmat pada malam itu. Kalau kita duduk kat rumah seminggu, belum tentu dapat 100,000. Macam kita berjemaah ni lah. Kalau kita solat kat rumah seorang-seorang, dapat 1. Solat berjemaah kat sini dapat 27. Kenapa? Kerana berjemaah. Itu gandaan dia. Dan saya pun ingatkan pada saya dan anak murid saya yang lain, saya kata apa? Paling-paling kurang kita kena usaha biar ada dalam buku catatan amalan kita sebelum kita meninggal 100,000 subhanallah, 100,000 alhamdulillah, 100,000 sedikit tu. Orang lain 100,000 satu hari.
Sebulan berapa juta dia dapat. Kerana sebab itulah dia dekat dengan Allah. Dan dia diberi segala kunci dunia dan akhirat. Sebab tu wali-wali Allah ni dia boleh berjalan atas air. Dia boleh terbang di udara. Semua tu ada kunci-kunci ilmunya. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha berilmu. Maka dia cipta semua benda dengan ilmu. Bagaimana? Belajar je lah ilmu tu. Contoh ilmu yang ada pada Nabi Khidir, kan? Tidak ada pada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa ni Nabi, Rasul. Bukan Rasul biasa, Rasul Ulul Azmi. Bukan Rasul biasa juga. Dia ni umat nombor 2 teramai selepas Nabi Muhammad. Hebat dia ni, umat yang ramai. Dia antara Nabi yang hebat ialah Nabi yang paling ramai umat. Tapi dalam bab tertentu dia pun tak mampu mencapai tahap itu. Kenapa? Nabi Khidir mendahului dalam ilmu itu. Kita baca suratul Kahfi, maknanya ilmu ni ada. Dah belajar ilmu nak terbang, dah belajar ilmu nak, kan orang saya ni live tak apa, ni bukan cerita apa. Semalam 2 malam lepas saya pergi jumpa seorang tuan haji. Dia ada cakap lah kat saya, Ustaz ada ceramah merdeka tak? Ada jemputan lah. Setakat ni ada 2-3 tempat. Semalam pun ada. Ustaz jangan lupa ya, saya nak ingatkan kat Ustaz, kalau Ustaz ceramah, Ustaz sebutlah nama-nama pejuang-pejuang kemerdekaan tu. Orang lama tuan-tuan sekalian ni, orang lama dia ingatkan. Ya ada sebut. Ustaz ada sebut siapa? Kalau itu Ustaz jangan lupa sebut Datuk Bahamam, Tok Gajah, Mak Kilau. Ni antara pejuang-pejuang yang lawan penjajah ni. Orang lama orang lama mau kena jiwa dia tu. Tak apalah, tu satu bab. Tak apa, insya-Allah Tuan Haji saya akan sebut dalam ceramah sama saya akan datang. Walaupun dia kata ada orang tak setuju, sebab dulu orang kata dia orang ni pemberontak lawan British kan. Sebenarnya lawan British itulah yang perjuang. Kenapa? Kerana mereka ambil. Dia cerita, dia kata Ustaz tahu dia orang ni dulu saya sempat dengan ini ni. Saya orang lama. Orang dulu Ustaz, ilmu dia tinggi Ustaz. Kalau wak-wak zaman dulu kan, kat area Jalan Kebun tu. Tapi saya ada dengar satu kisah. Ada satu tu, wak tu, dia bawa lori, dia isi penuh barang dia. Polis tahan. Bila mana polis tahan, wak, ini dah penuh ni, dah lebih muatan ni. Ya ke? Tak ada apa pun, tak berat pun. Memang dia penuh nampak, tapi tak berat. Penuh barang tapi tak berat. Mana ada, dia kata. Dia pun turun. Waktu turun, dia pun angkat lori dia satu tangan. Tapi bukan angkat penuh gitulah. Dia angkatlah tepi tu. Ni nampak ni? Tak berat pun. Terima orang dulu, dia kata. Dia kata, Ustaz kenal pokok rumbia? Saya pun tak ingat sangat yang mana yang buat atap rumbia tu kan. Orang dulu tolak gitu je, dia kata. Dia kata saya pernah belajar tapi tak lulus. Dia cakap. Dia kata tak apalah, nak bagi tahunya begitulah apa-apa sekalian ni. Nak bagi tahunya apa tadi? Ya? Ilmu. Semua ni ada ilmu. Okey dah selesai. Muka surat 64. Di sana terdapat pandangan para ulama lain. Antaranya Imam Habib Abdul Haddad. Ya, kalau kita baca dalam kitab beliau An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau menyebut antaranya ialah zikir umum, ada zikir khusus. Zikir ni ada pembahagian dia, ada umum. Apa makna zikir umum? Ialah semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba seperti solat, membaca Quran, istighfar, berselawat, berdoa dan sebagainya. Segala ibadah itu zikir. Kerana setiap ibadah itu sebab nak ingat Allah. Baik, saya nak tanya puan-puannya, walaupun saya yakin puan-puan dan tuan-tuan dah cukup faham dah. Allah nak apa daripada solat? Nak suruh kita beribadah, tu kita dah faham dah. Nak suruh solat itu menjadi tiang agama, tu dah tahu dah. Apakah inti daripada solat? Khusyuk. Betul ya? Khusyuk. Apa makna khusyuk? Tak lalai ingat Allah. Itulah solat. Sebab tu disebut dalam surah Taha, aqimis salata lizikri. Hendaklah engkau dirikan solat. Tujuan apa solat itu? Lizikri, supaya kamu berzikir kepadaku. Itu kalau kita terjemah bahasa Malaysia, bahasa Arab. Kalau terjemah bahasa Malaysia, supaya kamu ingat kepadaku dan menyebut-nyebut namaku, membesar-besarkan aku.
Macam mana nak besarkan Allah dan sembahyang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar ada berapa kali dalam itu? Sebenarnya soalan tu salah. Takbir ada berapa kali dalam solat? Takbir ada berapa kali dalam solat? Kalau baru nak kira tak aci ya. Baru nak kira. Rakaat pertama ada berapa? Cuma takbir yang wajib ada satu, takbiratul ihram. Yang sunat ada berapa? Apa nama takbir yang sunat tu? Alhamdulillah, fardu kifayah. Jawab seorang yang lain, tak payah. Takbir intiqalat. Apa makna takbir itu? Membesarkan Allah. Dan lafaz itu zikir. Sebab tu sebahagian solat itu adalah zikir. Sebahagian solat itu zikir. Bahkan solat itu kata ulama zikir. Mana dalil? Surah Taha tadi. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat. Tujuan solat itu untuk zikir kepadaku. Begitu. Baik, itu zikir umum. Tapi solat itu zikir secara umum. Sebab orang jarang sebut, mari kita pergi zikir. Tak. Orang kata, mari kita pergi solat. Walaupun solat itu zikir. Kerana dia umum. Yang kedua, zikir khusus. Ialah kalimah-kalimah zikir yang khusus. Seperti kalimah subhanallah. Ini secara khusus lah. Ya, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ayat ni kita dah faham dah. Baik, ada juga ulama membahagikan zikir itu daripada sudut hasanat dan zikir kurubat ataupun zikir darajat. Itu yang bawah tu. Yang bawah tu. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Arif Billah Sidi Abdul Aziz Ad-Daraini dengan katanya. Ada ini dah berapa banyak ni kita belajar ni ya. Ada zikir namanya zikir hasanat. Zikru hasanat bermaksud zikir kebaikan. Apa makna hasanat? Kebaikan. Iaitu sesiapa yang berzikir hanya dengan lisan sahaja, dia akan mendapat ganjaran pahala dan kebaikan. Kalau dia zikir subhanallah, 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 hati dia kan maka dia dapat pahala dan kebaikan itu, dapat ganjaran. Ada satu lagi zikir kurubat. Apa makna kurubat? Zikir yang mendekatkan. Ataupun zikir darajat. Dia apa makna darajat? Darjat, kedudukan dia. Ialah zikir dengan hati. Siapa-siapa yang zikir dengan hati, iaitu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, juga yang mengangkat kedudukan seseorang di sisi Allah. Dia ada dua. Satunya dia zikir tapi hati dia lalai. Dapat tak ganjaran pahala? Dapat. Ada satu lagi zikir dengan hati. Zikir dengan hati ni dia dapat dua perkara. Pertama, hati dia makin dekat dengan Allah. Yang kedua, kerohanian dia, jiwa dalam dia makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Puan-puan, kalau kita kira-kira antara dia dengan kita, si A, dia, kita, atau dengan siapa sahaja, kadang-kadang kemampuan beribadah tu sama saja. Bahkan kadang-kadang tenaga kita lebih banyak daripada tenaga dia. Maka kita tengok ada makcik-makcik tu, dah bertongkat dah, dah kena papah dah, dah duduk atas kursi dah. Tapi tengok-tengok duha dia 8 rakaat, kita 2. Betul ya? Tengok tu dia lemah, dia letih, nampak. Quran 1 juzuk satu hari. Yang kita duk cakap banyak, Quran 1 muka pun tak dapat. Samalah saya pun. Betul. Apa yang beza? Kerohanian dia, jiwa dalam dia kuat. Ada orang duk main, duk angkat berat, pergi gym kan. Gym ke jin? Gym. Angkat berat, subhanallah. Lepas tu apa? Lepas tu masjid pun tak nampak. Nampak kuat, tapi tak kuat rupanya. Tapi ada pakcik-pakcik itu, subhanallah, menggeletar dia duk berjalan kaki. Ya, turun daripada kereta, anak dia bawa dia. Ya, kadang-kadang berjalan, berhenti sekejap, tapi sampai dia ke masjid. Kenapa? Jiwa dalam dia kuat. Kenapa? Mungkin dia ada amalan zikir yang menyebabkan hati dia dekat dengan Allah, kerana sentiasa rindu Allah nak datang masjid, rohani dia kuat. Gitulah beza dia. Dia bukan masalah jasad, masalah hati. Betul ya? Gitulah. Ni macam perempuan ni, Yalah dengan umur macam ni, tapi pagi-pagi datang. Ada yang muda-muda tak minat mengaji ni. Sebab tu Nabi kata, masa muda sebelum masa. Kenapa Nabi cakap gitu?
Kerana memang Nabi dah tahu dah, ramai di kalangan orang yang kuat, yang muda-muda tak nak datang masjid. Biasa. Ya. Kalau itu kerja lah alasan dia, hari kerja pun tak nampak juga. Hari tak kerja. Hari tak kerja dia pergi tu padang bola. Betul. Tapi tidak semua. Apa nak maksud saya? Maksud saya bukan masalah muda atau tua. Maksudnya ialah kekuatan jiwa. Betul. Inilah jiwa kita ni. Samalah saya pun. Kadang-kadang ustaz macam mana ustaz? Sama lah. Ada waktu jiwa kita lemah. Kenapa jiwa kita lemah? Kerana jiwa kita tak cukup makan. Apakah makanan jiwa kita? Zikir. Bulan Ramadan akak. Bulan Ramadan kita kurang makan. Yang kedua, kurang tidur. Kita tidur lewat sebab tarawih. Kita bangun awal sebab nak bersahur. Siang hari pula kita tak makan. Kerja macam biasa. Tapi malam kita mampu berdiri sampai 8 hingga 23 rakaat. Daripada mana kekuatan itu? Daripada mana? Daripada jiwa dalam kita. Kerana bulan tu bulan Quran. Quran tu adalah zikir. Bulan tu bulan solat. Ya, sehingga ada tarawih, tak ada tarawih yang bulan-bulan yang lain. Maka zikir. Bulan tu bulan sedekah. Sedekah itu zikir. Maka dia memberi kekuatan kepada dalaman. Betul ya? Kadang-kadang kita duduk sebelah pakcik-pakcik malu kita. Pakcik tu 23 rakaat. Kita 10 dah mengah dah. Kenapa? Bukan masalah badan, masalah jiwa. Kerana badan memang akan sakit, badan memang akan lemah, jiwa tuan-tuan sekalian akan lesu. Tapi kalau jiwa-jiwa yang diberi makanan dengan secukup, sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, kita manusia ada 5. Kelima-lima ni kena bagi makan. Jasad, roh, hati, akal, nafsu. Ni, dah banyak kali saya ulang ya. Jasad nak makan, ya jasad nak makan. Kalau jasad tak bagi makan, lemah, sudah tentu lemah. Bukan setakat lemah, kalau lama-lama tak bagi makan, dia jatuh sakit. Kalau tak bagi makan lagi, bahkan tak bagi ubat pula dah sakit, maka dia boleh mati. Itu jasad. Roh sama juga. Roh kita lemah, maka kena bagi makan dia. Apa dia? Al-Quran, ibadah solat. Hati ada makanan dia, zikir. Akal ada makanan dia. Apa makanan akal? Ilmu. Makanan akal ni ilmu. Baik, saya contoh satu lagi. Tubuh badan kita, pertama tak bagi makan, sakit. Bagi makan, tapi bagi salah makan. Saya makan ustaz, ialah makan apa sampai ke jatuh sakit perut ni? Makan apa sampai apa? Sampai darah tinggi ni? Makan tapi salah bagi makan. Itu kena ingat juga. Dia ada 2, satu tak bagi makan langsung, satu bagi makan tapi salah bagi makan. Sama juga hati kita. Selalu bagi makan, tapi salah bagi makan. Bagi apa kat dia? Bagi lagu-lagu jiwang kat dia. Tu termenung. Duk dengar. Betul. Ada tok guru saya dulu, dia marah sangat kepada pencipta-pencipta lagu yang menyusahkan orang, kata dia. Menyebabkan orang termenung. Dahlah kecewa dah satu hal. Duk dengar lagu kecewa pula. 2 kali kecewa. Puan-puan, cuba puan-puan dengar lagu, puan-puan dengar tak lagu-lagu cinta tu? Sebenarnya bukan lagu cinta, semua lagu kecewa. Lagu cinta lain, lagu cinta mengembirakan, lagu cinta menghiburkan. Ni lagu menyedihkan, itu bukan lagu cinta. Saya ingat, apa dia panggil apa? Dia panggil apa yang cipta lagu tu akak? Komposer. Pengubah lagu, komposer lagu. Kalau akak kenal, bagi tahu kat dia. Buat lagu cinta yang sebenar-benar cinta, yang menghiburkan, yang mengembirakan. Yang setakat saya dengar juga lagu cinta. Akak tak dengar? Masa nak datang tu kadang-kadang buka radio, kau betul dengar sambil-sambil buat kereta lah. Ni lagu apa ni? Lagu cinta. Cinta apa dah menangis akhir tu? Cinta tak akan membuatkan orang menangis, kecuali menangis rindu tu adalah, bukan menangis kecewa. Tak apa, nak bagi tahunya ialah salah bagi makan pada jiwa, maka letih jiwa kita, penat hati kita. Maka okeylah. Satu lagi nafsu. Apa makanan nafsu? Makanan nafsu apa yang kita duk makan tu lah. Nasi lemak, kari, kemudian tidur. Satu lagi makanan nafsu, kena bagi kat nafsu tu. Tapi tidur kena ada peraturan. Okey, cukup setakat tu dulu insya-Allah ya. Jadi zikir ni, ada zikir yang menyebabkan kita dapat pahala sahaja, tidak merubah diri kita. Ada zikir yang kita dapat pahala dan merubah diri kita sampai satu hari dekat kepada Allah, dan sampai satu saat
meningkat kerohanian kita. Baik, seterusnya kesimpulan daripada apa yang diperkatakan oleh para ulama ialah perbahasan pembahagian zikir dapat dilihat dari dua sudut. Antaranya merujuk pada lisan, lidah dan hati. Di antara lisan dan hati, maka hati menjadi keutamaan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita dah faham dah. Di mana tempat Allah memandang diri kita? Pada hati kita. Saya baca lagi sekali, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah ni dia tidak pandang kepada rupa paras kamu dan harta benda kamu. Ya, secantik mana kita, sehandsome mana diri kita, ya sebanyak mana harta kita, Allah tak pandang semua itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang pada hati-hati kamu, wa a'malikum, barulah Allah memandang kepada amalan-amalan kamu. Sebab itulah setiap rukun amal ibadah ini, rukun pertama adalah niat. Kenapa? Sebelum Allah nak tengok kita qiyam, nak tengok kita rukuk, nak tengok kita sujud, sebelum Allah nak tengok kita baca Fatihah, Allah nak tengok dulu hati kita. Untuk apa hati kita? Ada berapa ramai manusia yang rukuk dan sujud bukan untuk Allah, tapi untuk riak. Allah tengok. Maknanya hati itu lebih utama, sebab dia tempat pandangan Allah. Sebab tu jangan pernah bagi hati kat orang. Ya, masa muda-muda dulu, I bagi hati I kat you jaga ya. Okey, yang kawan tu pula dia tak tahu. Okeylah, I terima hati you, I akan jaga hati you selama-lamanya. Akhir sekali dia yang menderitakan hati kita. Contohlah kan. Jangan bagikan hati tu untuk Allah. Hanya untuk Allah. Sebab tu Allah cipta hati ni satu aja. Allah cipta mata dua. Satu mata untuk pandang dunia, satu mata untuk pandang akhirat. Allah bagi telinga dua. Satu telinga untuk dengar benda-benda dunia, satu benda untuk telinga kita untuk dengar benda akhirat. Apa makna dengar akhirat? Dengar Quran, dengar pengajian. Satu lagi, dengarlah. Dengar suami nak cakap apa, isteri nak cakap apa, anak-anak nak cakap apa. Tangan dua. Kenapa? Kerana satu tangan nak cari dunia, satu tangan nak bawa ke akhirat. Ya? Boleh? Cari dunia, tangan yang sama pula ambil duit sikit-sikit, masuk dalam tabung, itu akhirat. Tangan ni dua. Kaki ada dua, satu berjalan atas muka dunia, nak pergi mana? Ni tak boleh pergi lagi ni kan. Lepas ni nak pergi mana ni? Lama tak pergi ni. Nak pergi Korea. Lama dah usah nak pergi Korea, tak dapat pergi lagi ni. Nak pergi Beijing. Nak pergi Turki. Pergi. Satu kaki berjalan untuk akhirat. Tapi hati Allah cipta satu. Ni orang tanya, Ustaz ni mulut ni satu aja ni. Mulut dia ada regu dia ada lidah. Itu pun mulut ni pun nasib baiklah satu. Kalau dua tu tak tahulah bila dia nak berhenti bercakap. Yang satu ni pun tak pernah berhenti lagi bercakap. Ada rasa nak berhenti bercakap tak? Saya Ustaz dah 60 dah ni, dah 60 tahun. Saya ingat saya lah dah 50 tahun saya bercakap. Saya bermula hari ni, kalau Ustaz jumpa saya tak bercakap, Ustaz faham lah saya dah mula nak berhenti bercakap. Ada? Tambah-tambah Ustaz ni tak berhenti lagi daripada tadi ni. Nasib baik Allah cipta satu. Tapi dia ada regu dia dengan lidah. Hati satu je. Untuk Allah. Untuk akhirat. Jangan ada dalam hati itu dunia. Tapi salah tak salah dunia. Nak cari dunia boleh, tak ada masalah. Berapa ramai sahabat Nabi dulu kaya raya, berapa ratusan ekor, ribuan ekor mereka ada unta. Ada seorang sahabat tu bila mana Nabi minta derma, dia derma 4,000 ekor unta. Ada berapa unta dia? 4,000 ekor unta dia bagi untuk satu peperangan tu. Subhanallah, 4,000 ekor unta, satu ekor berapa? Kalau ikut harga semasa 7,000. 7,000 ekor, 7,000 ringgit kali 4,000. Berapa juta duit dia? Maknanya masa tu dia dah jutawan pada harga ketika itu. Kaya. Salah tak? Tak salah. Sayyidina Abdul Rahman kan? Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya tu. Maknanya mereka kaya. Kaya. Salah? Tak salah. Kaya tu di mana? Sudah tentu di dunia pada waktu itu. Tapi hati kita dengan Allah. Itu yang kita duk belajar sekarang ni. Ada soalan tak buat masa sekarang ni? Nak masuk tajuk baru pula ni. Tapi rasa perlahan sikit saya mengajar ya. Lepas PKP ni. Sebab lama tak mengajar. Okey ke? Okey, alhamdulillah boleh. Muka surat 65. InsyaAllah kita habislah tajuk di situ. Moga-moga menambahkan pengetahuan kita dan kita duduk di posisi-posisi yang kita kata untuk memerlukan kita mengangkat kedudukan diri kita bila mana berzikir, iaitu zikir hati, zikirud darajat. Okey, silakan. Baik, dia solat sunat ni dia ada waktu akak. Contoh duha, ada waktu duha, maka kita solat duha lah pada waktu tu. Waktu-waktu lain kita zikir lah.
Tak ada masalah, jangan kita kata mana lebih afdal, nak banyakkan yang mana. Tapi dia begini, ada orang dia tengok kecenderungan dia. Contoh Saidina Osman, kecenderungannya baca Quran, sehingga dia mati, dia kena bunuh masa dia duduk baca Quran. Ada sahabat-sahabat kecenderungannya sembahyang. Ada sahabat kecenderungannya puasa. Pernah seorang sahabat tu dia kata, wahai Rasulullah, aku nak puasa sepanjang tahun. Jadi kadang-kadang kita kena tengok pada diri kita, kecenderungan yang mana. Macam zikir juga, ada orang zikir kecenderungannya la ilaha illallah, la ilaha, dia puluh la ilaha illallah beratus-ratus ribu. Jadi kalau kita kata mana ni kita nak banyakkan, pertama sekali kena ikut masa. Ada masa duha lah. Ada masa witir, kita solatlah witir. Ada waktu bangun qiyamul lail, masa tu kita bangunlah qiyamul lail. Banyakkan qiyamul lail pada masa, banyakkan solat-solat tahajud. Di siang hari pula kita zikir. Di siang hari pula kalau ada puasa sunat, kita puasa sunat. Tapi satu perkara yang ulama kata, yang tak ada masa, yang ditentukan ialah zikir. Sembahyang ada masa dia. Puasa siang hari sahaja, malam dah tak boleh. Qiyamul lail malam hari saja, siang dah tak boleh. Tapi zikir siang boleh, malam boleh, pagi boleh, petang boleh. Maka di saat-saat ruang itu zikir je lah. Kemudian kalau orang tanya, mana zikir yang lebih baik pula nak dibanyakkan? Maka ada ulama kata yang paling kena banyakkan la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab Nabi kata Allahumma salli alaihi wasallam. Ada satu hadis tu, man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang akhir kalam dia dengan la ilaha illallah, Nabi jamin dia akan masuk syurga. Maka untuk kita jadikan akhir bicara kita dengan la ilaha illallah, maka isi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni puan-puan, kita kena latih dengan lisan dan dengan hati. Sampai satu saat hati kita tak akan berhenti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga dengan Allah, Allah, Allah. Ada juga dia zikir la ilaha illallah, ada waktu-waktu dia. Subhanallah ada waktu. Selebihnya diisi dengan selawat. Kerana setiap selawat itu satu selawat 10 rahmat. Bagaimana kalau dia duduk satu hari dengan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Ada seorang makcik ni, diceritakan pada kami masa duduk mengaji dulu, ada seorang makcik ni, dia setiap malam mimpi jumpa Rasulullah. Setiap malam. Dia tidur je mimpi jumpa Rasulullah. Tiap-tiap malam. Satu kali dia menangis, satu minggu tu dia menangis. Dia pergi mengadu pada seorang ulama, dia menangis. Kenapa makcik menangis? Kerana dia kata dia dah seminggu tak jumpa Rasulullah dalam mimpi dia. Tak tahu kenapa. Habis dalam seminggu ni apa makcik buat? Sebelum ni makcik buat apa? Dia kata, sebelum ni saya berselawat 15,000 satu hari. Kita ni sebenarnya puan-puan, kita termasuk saya, kita sebenarnya tak bersungguh. Kita rasa kita dah bersungguh. Tak cukup bersungguh. Untuk apa? Untuk masuk syurga. Untuk apa? Untuk mimpi jumpa Rasulullah. Tak cukup sungguh. Makcik ni 15,000 satu hari. Habis selama tempoh seminggu ni makcik tak mimpi dengan Rasulullah, makcik buat apa? Saya tambah 10,000 lagi. 25,000 satu hari. Kita bertanya, makcik ni tak buat kerja ke? Puan-puan, contohnya, sekarang kan nak membasuh kan ada mesin pula, mesin auto lagi kan, ke manual. Masuk, pergilah duduk. Nak duduk depan mesin tu pun boleh. Ya Allah, Allah masuk. Ada satu yang saya terima masa duduk di Yaman dulu, satu selawat yang mudah dan cepat kalau nak bilangan. Kerana satu, kita nak bilangan, kerana setiap bilangan itu ada kelebihan dia. Kadang-kadang kita nak dari segi panjang selawat. Contoh, selawat tafrijiyah, iaitu panjang. Kan? Kerana apa? Yang tu baca 4,444 pun ada fadilat dia. Yang ni bukan 4,000, ni 15,000. Maka Allahumma salli, saya pernah bagi kat sini, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih. Yang ni cepat puan-puan. Saya rasa berapa minit? 5 minit lah 1,000 lebih kurang. Tak sampai 5 minit kita dapat 1,000. Allahumma salli wa sallim alaih, 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 Allahumma salli wa sallim alaih. Kita guna dhamir, tak guna nama. Dia ada dua dalam bahasa Arab, satu isim, satu dhamir. Ni mahir, semua belajar bahasa Arab kan dengan Ustaz Firdaus kan? Tak mahir lagi. Tak mahir lagi. Dia ada dhamir, dia ada isim. Yang kita panjang dia guna isim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Wa ala alihi wa sahbihi, itu isim. Kalau kita guna dhamir, kata ganti nama, Allahumma salli wa sallim alaih. Ya Allah, engkau berilah engkau selawatkan dan engkau salamkan ke atasnya. Siapa dia? Tidak ada lain selawat dan salam kecuali kepada junjungan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ini saya terima daripada Habib Sa'ad, ya, di masa di Yaman dulu. Antara yang paling cepat kalau nak dapat bilangan. Maka makcik tadi 15,000 satu hari. Tiap-tiap malam dia mimpi jumpa Rasulullah. Tapi ada seminggu tu tidak mimpi jumpa Rasul. Wallahualam apa yang silapnya, apa yang salahnya, apa yang diujinya, tapi dia tambah lagi jadi 25,000. Kita berapa satu hari? 1,000 boleh? Tak dapat. Puan-puan paling kurang satu hari satu malam jangan kurang daripada 313. Kerana 313 ni kata ulama fadilat dia. Nak amal. Ada setengah orang, ya ke ustaz? Ada dalil ke ustaz? Ni payah dengan orang macam ni. Kita belajar dengan guru, kadang-kadang kita percaya apa yang guru sebut, kita amal. Memang jadi kita amal begitu. Ya. Jadi apa? Salah satu fadilatnya ialah dia jadi membimbing hati kita. Ni cukup terasa. Puan-puan kadang-kala timbul dalam hati, tercetus dalam hati. Nak apa? Nak mengumpat. Pernah tercetus dalam hati, nak mengata orang. Tapi dia datang terus, astaghfirullahalazim, maafkanlah aku ya Allah. Hati kita dibimbing. Contoh kita nak pergi jumpa orang, ya, dia kata hari ni tak payah lagi lah jumpa. Ada sesuatu lah tu, musibah di tengah jalan. Dia jadi sungguh puan-puan. Kau nak tahu, cubalah 313 bilangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah 313. Fadilat dia, kelebihan dia ialah dia jadi membimbing, menghidupkan hati kita. Kita silap, dia cepat datang istighfar. Kita nak buat satu benda, kadang-kadang dia datang panduan. Contoh lah. Saya duduk beratur, silakan agak. Ya. Hati kita jangan lalai daripada Allah. Boleh. Hati. Bukan lisan. Lisan dia jadi makruh. Apa makna makruh? Tak disukai zikir itu. Kita buat satu benda, nak suruh Allah suka. Allah sayang kita. Tiba-tiba kita buat satu benda, Allah tak suka. Itu makruh. Walaupun tak ada dosa. Tapi janganlah duduk dalam bilik air, subhanallah, tak boleh. Tapi dalam hati kena ingat Allah. Paling kurang ingat Allah, Allah, ingat. Kerana berapa ramai orang mati dalam bilik air. Dia jatuh, mati. Jangan. Sama juga, itu boleh. Boleh. Allah, gitulah insya-Allah ya. Kita terus di sinilah insya-Allah. Muka surat 65 ni. Perjalanan zikir hati. Yang ni kita nak fokus, oleh kerana kita bincang pasal hati dan kita bincang pasal zikir, bagaimana zikir itu berjalan dalam hati. Baik, berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dari sudut membuat gambaran bagaimana bentuk perjalanan zikir, maka zikir terbahagi kepada 4 bahagian dari sudut perjalanan dia dalam hati. Pertama, zikir dengan lisan sahaja. Ya, kerana apa? Kerana hati ni, kalau lisan tak mula, dia payah dia nak mula. Sebab tu salah satu kelebihan ulama, dia guna tasbih. Kenapa? Kerana tasbih ni dia menggerakkan. Lisan ni dia nak bergerak, baru hati boleh ikut. Ya? Macam mana nak latih? Sebab kadang-kadang mulut nak bercakap, okey, pegang tasbih. Mulut bercakap lah, tasbih bergerak. Kalau dah biasa, okey, apa khabar tuan, sihat ke? Tapi ni jaga ni. Kalau tak nak tasbih, dia kaunter tu yang beli kat Mekah tu kan, beli aja kat Mekah, tapi Cina yang buat. Tak apalah. Sebab tu kadang-kadang orang ni nak petikai, habis macam mana ni? Ialah benda alat yang boleh kita guna untuk ingat Allah, guna je lah. Apa masalahnya? Macam orang duk kata tasbih tu bid'ah, Nabi tak pegang pun tasbih. Tasbih tu membantu untuk kita ingat Allah. Nak kira bilangan, kalau sekadar nak zikir 10, tak payah guna tasbih, guna jari. Kalau 20, guna jari dan kaki. Jari kaki itu. Kalau 100, nak guna apa? Telinga. Jadi kadang-kadang orang ni sempit pemikiran dia. Tak apa, biarkan, rugi masa macam tu. Tapi nak bagi tahunya, lisan dulu. Yang kedua, zikir dengan hati berserta dengan lisan secara paksa. Apa yang kena paksa? Hati itu paksa dia, ikut lisan tu.
Kadang-kadang lisan dah okey dah. Subhanallah, bukan main lagi. Subhanallah, la ilaha illallah. Semangat bukan main. Hati tak tahu ke mana pergi. Macam tahlil kan. Hati apa? Hati malam ni apa malam ni? Zikir la ilaha illallah. Malam ni apa? Roti cicah. Apa? Sup tu sup apa? Sup kambing ke sup ayam ni? Hati ni. Betul. Jadi kena paksa dia ikut. Tahap kedua, gambaran perjalanan kedua. Ketiga, zikir dengan hati dibantu dengan lisan tanpa paksa. Sekarang ni hati dah nak mula zikir. Cuma lisan dia ikut hati dah pula. Kadang-kadang hati Allah. Dia berhenti, lisan kata Allah. Dia pun Allah. Yang tadi, yang mula-mula tadi, lisan subhanallah. Hati tak tahu ke mana. Paksa dia. Subhanallah, dia sebut subhanallah. Subhanallah. Hati ikut. Okey ya? Paksa dia. Kemudian yang ketiga ni, hati dia dah mula dah Allah. La ilaha illallah. Maka bila dia berhenti, lisan sebut je kat dia. Subhanallah. Dia pun berhenti. La ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Pernah ya? Kena ingatkan dia. Okey, itu satu tahap. Tahap yang keempat, menguasai zikir dalam hati dan menumpukannya. Hati dah kuasai dah zikir tu. Akhir sekali, lisan nak bercakap ke, lisan nak diam ke, lisan nak makan ke, lidah kita ni ada waktu dia nak diam, ada waktu dia bercakap, ada waktu dia makan, ada waktu dia tutup aja, dia tidur, hati tetap Allah, la ilaha illallah. Tapi kalau peringkat mula-mula kita rasa tak selesa bukan tak selesa dengan zikir, payah nak tidur. Ni pengalaman saya lalui sendiri. Ya, kadang-kadang kita nak tidur kan. Kalau nak tidur, zikir Allah. Jangan tidur zikir la ilaha illallah. Takut terlelap la ilaha. Tiada Tuhan. Tidur macam tu. Tu kena ingat. Jadi Allah. Tapi sampai satu masa saya pernah sekali, bukan sekali lah, beberapa kali, kita dah nak tidur dah ni, hati kita tak nak berhenti. Allah. Menyebabkan bunyi dalam hati kita tu dengar kat telinga. Allah. Akhir sekali kita pula yang cakap. Tu yang maknanya lisan dah bagi boleh lagi. Berhentilah dulu nak tidur. Mula-mula dia jadi begitu puan-puan. Tapi kalau kita dah biasa, kita tidurlah, hati tu Allah. Yang ni lah bila mana kita bawa dalam solat, jangan risau dah hati kita. Kita angkat takbir, kita baca Fatihah, kita baca surah, kita rukuk, hati kita dah Allah. Tolong bagi tahu ya, kita akan berhenti 10.45, 10 minit lagi lebih kurang. Sebab lepas ni ada kelas. Nak buat persiapan lah kata. Boleh insya-Allah. Ni salah satu gambaran. Dan puan-puan, saya sendiri, tuan-tuan ya, memang kita dah kena latih daripada sekarang. Semoga di saat akhir umur kita, Allah memandang dalam hati kita tidak pernah lupa kepada dia. Dan dengan sebab ini, bila mana saya dengan tuan-tuan berada di pada mahsyar suatu hari nanti, maka Allah tak akan lupa pada kita, dengan sebab kita tak pernah lupa pada Allah. Kan Allah bagi tahu dalam Quran, fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat aku akan ingat kamu. Puan-puan, tidak ada saat yang paling kita nak Allah ingat kita, di saat kita kembali ke akhirat nanti, di pada mahsyar, berapa juta bilion manusia. Ya, pada waktu itu umat Nabi Adamnya, umat Nabi Nuhnya, umat Nabi itunya, umat Nabi Musanya, termasuk kita. Macam mana kalau Allah tak ingat kita pada hari itu? Tapi kalau kita zikir, sebagaimana Allah dah bagi jaminan, fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Dan kita nak sangat ingat bila mana Allah, kita duduk depan Allah, aku ingat engkau lah yang banyak zikir pada aku. Allah kalau dia ingat kita, apa maksud kata ulama? Kalau kita ingat pada dia, dia ingat kita. Bagaimana dia ingat kita? Dia ingat dengan rahmatnya, dia ingat dengan kurniaannya, dia ingat dengan pengampunannya, dia ingat dengan segala-galanya, dan dia ingat kita untuk syurganya. Ini yang paling besar lah puan-puan. Ya, sebab hidup kita dah banyak lalai. Itu kelemahan kita lah. Ya, kalau tanya, Ustaz, tok guru ni ada lalai tak? Ustaz ada lalai? Yalah, samalah kita manusia. Ada seorang pelajar saya dulu. Saya buat macam ni, saya mengajar.
Samalah saya pun, saya kata, saya pun malas juga, saya pun letih juga, saya pun kadang-kadang lalai juga. Dia pun datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, inilah kali pertama saya jumpa ustaz yang mengaku dia ni macam ni Lah satu sudut bagus, dia kata ustaz. Satu sudut, ustaz janganlah mengaku gitu, nanti anak murid tengok ustaz, apalah ustaz ni, ustaz pun macam ni. Saya kata, nanti jatuhlah maruah ustaz, dia kata. Saya kata, tuan, kita kena bercakap jujur. Kita tak boleh bermuka-muka. Adakah kita ustaz kita sempurna? Tak. Adakah kita ustaz kita tahu semua? Tak. Betul ya? Ke dia ustaz dia tahu semua? Tak. Kadang-kadang yang depan kita ni pun lebih tahu daripada kita. Jangan. Hidup ni jangan. Ya, hidup ni jangan pernah rasa kita ni paling baik, paling hebat, paling tahu, paling alim. Ini masalah. Ni orang ni masalah orang ni. Kalau puan jumpa ustaz macam tu, jangan mengaji dengan dia. Betul. Puan-puan tahu. Di Selangor ni saya lah yang alim. Alim. Sudah ni ustaz ni apa ni? Jangan puan-puan di luar sana. Kalau kita rasa kita alim, di luar sana ada sejuta manusia jauh lebih alim. Siapa dia? Wali-wali Allah. Kalau kita rasa kita warak di luar sana, kalau kita rasa kita ni apa? Soleh, kita rasa kita ni yang arif, di luar sana ada aulia-aulia Allah. Jangan kita perasan. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kita tengok dia ni, iya ke dia ni kekasih Allah ni? Kerja kampung aja ni. Itu bukan masalah kerja. Nabi pengembala kambing aja. Puan-puan, kalau Nabi hidup sekarang, dia sebagai pengembala kambing, agak-agak nak ikut tak dia? Kau akannya ikut engineer, ikut lawyer, ikut ustaz, ikut pensyarah. Ni ikut pengembala kambing, apa hal ni? Tapi Allah nak bagi tahu kat kita, pengembala kambing itulah manusia paling mulia dunia dan akhirat. Tengok. Okey ya? Gitulah. Nak hurai panjang-panjang pun dah faham okey dah. Jadi saya cakap, kita kena jujur. Sebab tu saya selalu suka guna kita. Lalai tak? Lalai. Banyak sangat lalai. Mana buktinya? Buktinya dalam sembahyang pun lalai lagi. Betul? Maknanya banyaknya lalai. Masa bila lalai? Dalam sembahyang, masa sujud tu. Bangun-bangun rakaat ketiga ke keempat. Sujud 3 saat pun lalai dah. Sujud berapa lama sujud Tuan Haji? Sujud berapa lama? Sujud 3 saat aja. Betul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Ketiga ke keempat. Subhanallah. Yang teruk lagi, bangun. Ni rakaat ke berapa ya? Tak tahu ke berapa. Yang tadi tanya juga 3 ke 4. Ni rakaat ke berapa ya? Tak tahu rakaat berapa dah. La haula wala quwwata illa billah. Lalainya saya dengan apa? Akak pernah tak? Bangun 3 4. Pernah tak? Tak salah. Ya. Baru 1 rakaat. Bapak akak pun tanya saya, Tuan Haji tanya saya, ustaz pernah tak? Pernah. Ustaz pun pernah juga. Ya, bangun 3 ke 4. Sudah. Tapi kita kena ambil 3 kan? Confirm 3. Kalau lebih dapat pahala. Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Moga-moga Allah apa? Allah maafkan. Apa makna sahwi? Apa makna sahwi? Sujud sahwi. Apa makna? Sujud kerana lalai. Nak sahwi tu lupa tu salah. Lapi tu tanya tu satu lagi. Sujud sahwi. Tahu sujud tak sahwi tadi. Yang tu pun lalai lagi lah. Haula wala quwwata. Samalah kita. Maka ya Allah tolonglah. Dia begini puan-puan, belajar ni usaha kita. Satu lagi usaha, doa, ya Allah, tolonglah jadikan hatiku ya Allah di saat-saat akhir umur aku ni ya Allah, jangan bagi hatiku lalai ya Allah. Tolonglah ya Allah. Aku merayu padamu ya Allah. Apatah lagi saat-saat kalau suatu hari nanti telah sampai ajal aku ya Allah. Di saat engkau nak mengambil dan mengambil nyawa aku ya Allah. Di saat akhir umur aku ya Allah, di saat akhir ajal aku ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku merayu ya Allah. Patut menangislah puan-puan. Ya, tak rugi sikit pun kalau kita menangis pada Allah, kerana air mata yang menangis kerana Allah itu, dia akan menjadi benteng daripada api neraka. Okey ya, insya-Allah. Okey, sikit lagi dalam 5 minit.
Pembahagian zikir sebagaimana yang disebut oleh Imamul Ghazali di atas, ia berkait dengan suatu gambaran proses perjalanan zikir. Ia bermula dengan zikir lisan, seterusnya zikir hati dan lisan, zikir lisan, zikir hati dan lisan, dan akhirnya zikir hati. Itu dia punya perjalanan dia. Mula dulu dengan lisan, mula dulu. Kemudian paksa dengan hati pula, gabung dengan lisan, akhirnya hati sahaja. Bila mana sampai kepada tahap hati sahaja ini, hati ini akan terus. Kerana hati dia tak ada waktu tidur. Hati ni dia tak ada waktu makan. Okey ya? Gitulah. Okey, seterusnya, namun zikir hati atau zikir dalam hati. Tu dah. Takut orang salah faham. Zikir hati tu apa? Zikir dalam hati mempunyai perjalanan yang tersendiri, di mana akan digambarkan di sini dengan penghuraian ringkas. Okey. Zikir lisan masuk kepada zikir lisan dan hati. Masuk pula kepada perjalanannya zikir hati. Zikir hati ni dia ada perjalanan dia pula, sehingga dia masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Masa itulah dia tak berhenti. Sebab kalau dia masuk ke dalam hati, masih daripada lapis luar. Sebab hati ni yang setakat saya duduk mengaji, dia ada 7 lapis. Paling-paling kurang, ingat tak kita dulu? Kita kata batin hati. Kalau Sudirman kata jauh di lubuk hati. Hati ni ada lubuk je. Ya. Ada bahagian luar, ada bahagian dalam. Sebab tu kadang-kadang orang kata, macam mana keadaan you? Keadaan I memang teruk lah. Ya, luka sampai ke dalam. Macam mana tu? Kadang-kadang luka kat luar aja kan? Kat luar hati, tak pernah luka. Kecewa sampai ke dalam hati. Macam ni. Sebab tu tuan-puan, kadang kalau kita buat kepada seseorang, ya, kita kena banyak minta maaf pada dia. Kenapa? Kerana kita bimbang masa kita buat kat dia dulu, dia terluka sampai ke dalam tu. Maknanya dia ingat sampai mati kita. Kita pun kadang-kadang ingat kan? Ada orang kalau dia buat sesuatu kat kita, kalau dia buat biasa-biasa je lah. Tapi ada orang kadang-kadang dia jatuhkan maruah kita, maruah isteri kita, maruah mak ayah kita. Ya. Habis semua sekali. Macam berlaku pada orang politik tu kan. Subhanallah. Orang politik ni dia londeh kawan tu habis sampai ke keluarga, keturunan. Subhanallah. Dia nak jawab apa akhirat nanti? Malu kawan tu, satu generasi malu. Allah biarkanlah ya. Itu cerita lain. Tapi nak cakap cerita dalam dunia hari ini, bagaimana perasaan dia? Mesti dia akan luka sampai ke dalam hati, sampai mati dia akan ingat. Bahkan dendam sampai ke akhir hayat. Itu maknanya hati ni. Maknanya ada apa? Ada lapis luar, ada lapis dalam. Tapi kalau kita belajar, insya-Allah dia ada 7 lapis ke dalam itu. Okeylah, setakat ni dahululah insya-Allah. Nanti tu saya bagi tahulah ke depan-depan tu. Bagaimana perjalanan akan datang nanti. Selebihnya saya cakap tadi, minta doa dengan Allah. Doa dengan Allah. Tolonglah anugerahkan ke dalam hati aku ya Allah, hati yang tidak lalai, hati yang berzikir. Dan kalau boleh ya Allah, Engkau bawalah zikir dalam hati aku ni ke lubuk hati aku ya Allah, supaya aku menghayati dan hidup dengan zikir padamu, tak akan pernah lagi lalai. Wallahu a'lam. Setakat itulah insya-Allah. Ada soalan lagi ya? Setakat itu dahululah insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, kami berbicara tentang zikir kepadamu, untuk ingat kepadamu ya Allah. Kami berbicara juga tentang zikir hati ya Allah. Ya Allah, Engkau anugerahlah ke dalam hati kami ya Allah. Engkau jadikanlah hati kami ya Allah hati yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah, yang semakin hari semakin mendalam ingatan kami kepadamu ya Allah. Jangan lalaikan hati kami di saat kami ingin bertemu denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.